Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat walafiat di samping keluarga tercinta dan sahabat handai yang dikasihi. Okey, seperti mana biasa, My Hobby mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber yang telah subscribe channel My Hobby dan juga kepada semua yang telah memiliki teknik keabadian momentum. My Hobby mengucapkan selamat maju jaya bersama teknik keabadian momentum. Dan kepada yang penonton yang like, yang share, yang beri komen-komen positif dalam channel My Hobby juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua kerana atas dorongan dan semangat penonton semua. My Hobby terus memberi input yang positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada semua yang meminati ataupun yang menonton channel My Hobby. Okey, hari ini My Hobby nak hari ini berapa bulan? 11 hari ini 21 hari bulan 11 2021 5.54 petang. Okey, hari ini My Hobby nak cerita sikit berkenaan dengan teknik keabadian momentum, iaitu nota tambahan teknik keabadian momentum. Okey, nota tambahan ni sangat penting. Okey, kita tengok nota dulu. Okey. Ni dia punya nota dia. Nota tambahan kepada yang memiliki ataupun yang telah membeli teknik keabadian momentum ni, dia dapatlah nota ni. Okey. Nota ni sangat penting. Kalau kita tengok ayat yang pertama ni, apa dia? Contoh overbound. Panjang arrow warna hijau mewakili nilai 840 pip ataupun point adalah maksimum dalam satu perjalanan by jumlah candle 18 hingga 24 candle adalah standard overbound. Bukan standard standard biasa. Yang ni untuk overbound. Okey. Panjang arrow warna hijau mewakili nilainya 840 pip. Dia tak semestinya 800. 840 pip ni adalah paling tinggi. Paling tinggi adalah 840 pip, tapi dia boleh bermula dari 450. 400, kita ambil 450 lah. 450 sampai 840 pip. Dalam itu adalah maksimum satu perjalanan by jumlah candle 18 hingga 24 candle adalah standard. Okey, panjang arrow warna hijau. Kita tengok ke bawah, mana satu arrow warna hijau. Okey. Dekat sini boleh nampak arrow yang pertama di sebelah kiri saya. Arrow pertama di sebelah kiri adalah mewakili price untuk 840 pip. Okey, 840 pip. Ini panjang arrow ni mewakili sahaja. Sekiranya price naik dari sini, dari candle, dari line aqua ni, line aqua di bawah sini, dan dia naik ke atas melebihi paras 420 pip. Ni yang line merah titik-titik yang ketiga ini adalah 420 pip dari line kuning, dari line kuning sampai atas ni, line ketiga adalah 420 pip. Sekiranya price terus naik ke atas sekitar 400 pip lagi, berarti total kenaikan price ini adalah 840 pip. So 840 pip ni sudah dikira overbought yang paling maksimum. 840 pip ini paling tinggi, memang dah tak boleh naik dah. Dia akan turun semula. Paling tinggi dalam sekiranya tidak ada news. Ni 840 pip ni ketika dia ada news. News yang paling besar, dia akan naik sampai sini, sekitar 800 pip sekali perjalanan. Sekiranya tidak ada news, paling biasa untuk overbought dia hanya sekitar 500 hingga 600 pip saja, sekitar sini sahaja kalau tak ada news.
Tapi kalau ada news, dia naik boleh sampai 840 pip. Itu kebiasaan impak yang paling besar. Okey. Tapi jarang berlaku. Jarang berlaku. Sampai 840 memang jarang berlaku. Tapi ada. Bukan tak ada. Yang kerap adalah sekitar 500 hingga 600. Itu kerap. Overbought. Okey. Panjang ini mewakili 840 pip. Sekiranya kita buy di bawah sini. Mula kita buy di sini. Dan price naik sampai melebihi paras ini, kita boleh close dan kita terus layer sell di atas ini. Bila layer sell, automatic price terjun semula sampai di paras sekitar line 1 ataupun sampai ke line kosong semula. Itu adalah kebiasaan dia. Contoh yang kedua pula adalah sekiranya price bergerak, price turun dari level sell 3. Level sell 3 price terjun sampai ke bawah sini sudah pun 440 pip. Sini 420 dan tambah di bawah sini 420 pip. Jadi kesemuanya adalah 840 pip. Jadi total dari bawah sampai sini sudah juga dikira sebagai oversold ataupun price naik dari bawah sampai atas, ini juga dikira overbought. Okey, kita ambil yang berkenaan buy saja dulu ya. Okey. Yang pertama tadi, price naik dari level kosong sampai paras melebihi 420 sampai atas 800 ataupun 700, itu sudah dikira overbought. Yang kedua, sekiranya price naik dari level sell 3, level buy 3. Level buy 3 di bawah sini ya. Warna biru yang bawah sini. Okey, sekiranya price naik dari sini dan sampai ke level sell 3 di sebelah atas. Ini juga dikategori sebagai overbought sebab di sini, dari bawah sini sampai level kuning sampai level aqua ni adalah 420 pip. Jadi bila price terus naik sampai ke atas, tambah lagi 420 pip. Jadi total semua adalah 840 pip. Jadi ini adalah nilai overbought. Bila price naik dari sini sampai sini, automatik di sini kita dah boleh layer sell. Automatik price akan turun sampai sekitar level kosong dan dia akan terus buy semula. Kenapa dia turun sampai paras line kosong? Sebab dia setiap kali dia cross line kosong, ini menunjukkan price dalam keadaan untuk valid buy yang sangat kuat. Sebab apa? Sebab dia naik dari level sell, level buy 3. Level buy 3 sampai atas, dia adalah overbought. Yang contoh ketiga, sekiranya dia naik dari level buy 2. Level buy 2 sampai melebihi paras 420 di sebelah atas dan dia lebih sedikit sekitar sekitar 100 ataupun 200 pip. Yang penting nilai total penuh adalah sekitar 800 ataupun kurang. Sekiranya dia naik dari level buy 2 sampai di sini sudah pun 320 pip. Dan dari sini sampai ke atas sini tambah lagi 320 pip dan dia tambah sedikit lagi, total keseluruhan sekitar 600 atau 840 pip. Itu juga dikira overbought. Dan di sini juga nilai untuk kita layer sell. Layer sell, automatic price akan turun sampai di sekitar level sell 1 ataupun terus ke level kosong untuk dia break dan dia akan terus perjalanan buy. Okey, itu yang ketiga. Untuk contoh yang overbought yang keempat, sama juga. Yang keempat, price naik dari level buy 1. Level buy 1 di sini. Price naik dan terus melebihi paras 420 di sebelah atas. Di sini juga memenuhi kategori 840 pip. Di sini juga adalah nilai overbought dan dia boleh, kita boleh layer sell di sini
untuk dia turun semula. Diparas sekurang-kurangnya level sel 1 ataupun level kosong. Itu untuk nilai overbought. Sekitar 420 pip ke atas, sekitar 500 pip ke atas. Yang paling maksimum kita ambil 500 lah, 500. Paling tinggi 820 pip. Okey. Kita sambung yang seterusnya. Tadi nombor 4, nilai overbought dia naik dari level, price naik dari level buy 1, dari level buy 1 terus ke atas melebihi paras 420 di sebelah atas, maka di sini juga adalah nilai overbought. So di sini kita boleh layer sell. Okey, kita tengok seterusnya. Nombor 2, contoh oversold. Panjang arrow warna merah mewakili nilainya 840 pip. Adalah maksimum dalam satu perjalanan sell 18 hingga 24 candle. Okey. Sama juga macam tadi. Tadi overbought buy dan sekarang overbought sell. Okey. Sell berarti perjalanan bermula dari sini, dari atas sini, dan dia turun ke bawah sampai ke level 420 pip di sebelah bawah. Okey, ini adalah nilai oversold untuk dalam keadaan trend sell ataupun dalam perjalanan biasa. Yang penting dia dari atas sampai ke level bawah sekali adalah overbought. So di sini kita dah boleh layer buy. Sebab setiap kali price sampai 840 pip dia dah tak boleh turun sebab dia dah terlalu maksimum dan dia akan naik semula. Itu dinamakan momentum. Itu adalah kebiasaan price untuk gold. Kebiasaan dia tak boleh lebih. Yang kedua sama juga, dia bermula, dia turun dari level sell 2. Level sell 2 terus price turun sampai melebihi paras 400, negatif 420 pip di sebelah bawah. Dia ada lebih untuk nilai oversold di sebelah bawah. Maka di sini juga kita boleh layer buy. Contoh yang ketiga, price turun dari level level sell 1. Level buy 1 dia turun melebihi sampai sekitar 200 pip ataupun 200 setengah melebihi paras 420 di sini 420 di sini. Sini adalah 220 pip tambah 420 pip adalah 640 pip. Jadi yang selebihnya adalah 200 lagi, jadi 840 pip total semua. Dia adalah nilai oversold. So di sini juga kita boleh layer buy. Yang keempat, nilai oversold yang bermula dari line kosong. Okey, sekiranya price turun dari level kosong di sini, price turun melebihi paras 420 dan turun lagi kepada 420, nilai total adalah 800 ataupun sekitar 700. Situ pun dah dikira oversold dan boleh layer buy. Okey, itu adalah contoh yang kedua untuk oversold. Yang pertama tadi overbought. Overbought ni dia mula dari sini, dari bawah dia, iaitu buy. Bermula dari bawah ke atas. Sama ada level 1, level 2, level 3 dan juga level kosong. Dan dia tembus melebihi paras 420. So sekiranya kita boleh, sekiranya kita entry di atas sini untuk sell, kita akan dapat nilai 840 pip. Sekiranya price turun sampai ke level ini, kita boleh close. Kerana price tak akan turun lagi dan sebaliknya dia akan naik semula. Contoh dekat price sebenar kita boleh tengok yang oversold paling dekat sekali price inilah. Okey, ini yang price terbaru yang hari Jumaat. Kita tengok dia punya nilai oversold yang ada. Okey, di sini satu tak sampai kot. Kita tengok. Okey, yang ni ada satu. Okey, ini dia bermula dikira dari level kosong lah.
Okey, price bermula dari level kosong di sini sampai dia turun, okey, 1262 pip. Ini paling tinggi lah. Jarang sampai ya. Jarang sampai. Biasa hanya sekitar 800 sini ya. 860, 840. Ini adalah kebiasaan. Okey, sekiranya dia turun sampai 840 pip di sekitar sini, kita dah boleh layer buy. Okey, layer buy. Dan yang selebih ini jarang berlaku. Jarang berlaku. Sekiranya dia turun, kita boleh tambah lagi layer buy di sini dan price akan naik semula sampai level kosong balik. Okey. Level kosong kalau dari sini dia naik dari sini sampai sini dah 374 pip. Kalau kita hold lagi, dia akan naik sampai sini level kosong semula, kita dapat 560, kita dapat 600 pip dekat sini. Okey. 604 pip. Sekiranya kita buy di sini sahaja, layer buy di sini saja, kita boleh dapat sekitar 276 pip. Okey, 276 pip. Kita boleh close dulu sebab dia punya price sudah sampai level kosong. Bila level kosong kita kena close, kemungkinan besar price akan turun semula lah. Sebab apa? Sebab level kosong ini, line kosong ni masih mengembang. Bila level kosong masih mengembang, berarti price ada kemungkinan besar dia akan meneruskan perjalanan di sebelah bawah. Okey, macam sekarang ni kita boleh nampak dia naik sikit, lepas tu dia turun. Dan dia naik dan dia turun lagi ya. Dia akan meneruskan perjalanan di sebelah bawah. Okey, kita balik kepada nota yang tadi kita tengok. Itu untuk oversold. Yang ketiga, contoh higher high dan lower low. Panjang arrow warna kuning mewakili nilainya iaitu 420 pip. Higher high dan lower low adalah 420 pip. Okey. Di mana nilai 420 pip? Di sini ya, line kuning ni ya. Dari level sell 1 turun sampai level buy 1. Okey, itu adalah 420 pip. Ataupun price naik dari level buy 1 sampai ke level sell 1. Nilai dia adalah higher high 420 dan kita boleh sell. Di sini dia turun, kita boleh buy. Di sini dia naik, kita boleh buy dari bawah, kita boleh sell dari atas. Sebab apa? Nilai higher high pun price tidak boleh naik lagi dan price akan turun semula ke level kosong ataupun dia akan turun semula ke level 1 dari mana arah dia naik. Okey. Contoh yang ketiga dari level kosong, dia naik sampai 420 pip iaitu level sell 3. Sini juga kita boleh sell. Yang pertama tadi dari level sell 1 dia turun sampai ke level buy 1 iaitu 220 jadi 440. Dari sini dari bawah naik sampai atas juga adalah nilai 440. Di sini contoh yang keempat adalah dari level kosong di sini di sebelah bawah adalah sama nilainya iaitu 420 pip. Di sini 420 pip, di sini 420 pip dan ke atas juga 420 pip. Sini pun ada dari level sell 2, dia turun sampai paras tengah sini, kita boleh close. Itu adalah nilai 420 pip. Kenapa dia di tengah ni 420? Sebab di tengah dari sini sampai sini dah 320 Dari atas iaitu level sell 2 sampai level kosong iaitu line kuning ni adalah dah 320. Jadi tambah lagi sampai di paras ini mewakili untuk 420. Itu dah kira sebagai price higher high di sini.
Okey, tak semestinya dia turun sana naik sini tak. Dia cuma kita ikut level dia. Okey, itu adalah untuk higher height. Seterusnya contoh high dan low, iaitu panjang arrow warna biru. Okey, okey tadi higher height dan lower low, warna kuning tadi. Okey. Sama level dia. Kalau dari atas ke bawah, atas ke bawah kita panggil lower low, dan dari bawah ke atas kita panggil higher height. Yang penting nilai dia adalah 420. Okey, yang seterusnya kita tengok untuk high dan low. Panjang arrow warna biru standard high dan low mewakili nilainya 220 pip maximum price untuk satu perjalanan. Panjang arrow warna biru. Okey, ni adalah 220 pip warna biru. Okey, dari sini sekiranya price turun dari level buy 1. Okey, level buy 1 price masih lagi turun ke bawah dalam trend sell. Ini biasanya dalam trend sell line 1, buy 1 dan buy 2 dan sell 1 adalah dua fungsi. Level MA ataupun level kosong ini juga adalah dua fungsi. Maksudnya dia dalam posisi buy, kita boleh buy. Dalam posisi sell, kita boleh sell pada tempatnya. Di sini level sell 1 dan level buy 1 juga dua fungsi. Kita boleh buy dan sell pada tempat yang sama, iaitu mengikut keadaan price semasa. Kiranya price semasa dalam keadaan trend sell, iaitu line kuning berada di sebelah bawah dan aqua di sebelah atas. Ya, dalam trend sell, so kita boleh sell di level buy 1 sehingga mana price turun sampai level buy 3 dengan nilai 220 pip. Sebab sini adalah 100 dan di bawah sini adalah 100. Jadi dua-dua ni adalah nilainya 200 pip. Okey, sekiranya kita dapat entry di atas sini, dia akan dapat nilai 220 pip. Bila dapat 200 pip, kita automatik kita boleh close di sini. Tunggu price naik semula, kita boleh buy di bawah, dan price naik semula sekitar 200 pip semula, kita boleh close dan kita boleh sell semula 200 pip lagi. Begitulah seterusnya. Okey, contoh lain sekiranya price naik dari sini pula, dari level buy 2. Price naik dari level buy 2 sampai melebihi paras ini dah 100. Satu jarak antara level 1 dengan level 2 adalah 100 pip. Jadi sekiranya price naik dari level buy 2 sampai level buy 1 sudah pun 100 pip, dan sekiranya price naik lebih sedikit lagi 100 pip, kita dah boleh close dengan nilai 200 pip di sini. Okey, kita terus close, dan kiranya price dalam trend sell, kita masuk sell semula di level kosong dan price akan turun semula. Okey. Seterusnya price dari level ni dalam trend set, dalam trend buy. Dalam trend buy iaitu line kuning macam sekarang, line kuning di sebelah atas dan juga aqua di sebelah bawah. Sekiranya price berada di level sell 1 dalam keadaan price yang aktif. Okey, kita tengok yang sini ada tak? Kita tengok dalam chart sebenar kalau ada. Okey, macam sini ada satu untuk price sebenar. Di sini price aktif disebab apa? Dia naik dari bawah sini iaitu nilai overbought sini Dia naik dari bawah sini sampai sini dengan nilai overbought, iaitu dari level buy 2. Level buy 2 dia naik sampai sini dengan nilai 734 pip. So di sini juga adalah nilai overbought sekiranya kita buy di bawah ni, di bawah sini. Okey, sekarang untuk standard height tadi standard height iaitu 220 pip tadi.
Okay, sekiranya di sini kita masuk lagi buy. Sebab apa? Sebab dia punya aktif dan juga line kuning juga mula bersilang. So, kita boleh juga entry buy dekat sini. Dan price naik sampai sini untuk dua level ini adalah 200 lah. So, kita boleh ambil 200 pip juga di situ sekiranya price masih aktif. Okay, sini 226 pip lah. Automatic tadi kita cerita pasal overbought dan oversold tadi. Okey, di sini dia dah naik overbought di sini. Sampai di sini berlaku overbought, automatic price terjun semula dan jadi oversold tadi ya. Senang saja nak cari overbought dan oversold. Tapi dia jarang berlaku sekiranya dalam keadaan ingin bertukar trend. Jadi dia akan berlaku overbought dan oversold. Okey. Di sini nilai 564 pip. Di sini juga adalah nilai overbought. Tapi nilai overbought yang kurang pada dasarnya. Yang penting dia melebihi 420 pip. Bila kita sell di sini, sampai bawah ni kita dah close. Kita boleh masuk buy automatic. Kita boleh ambil lagi untuk 200 pip. Okay. Kita close tadi, kita masuk buy semula di sini, kita boleh ambil lagi 200 pip dekat sini. Kemudian kita boleh masuk sell semula. Sebab itu adalah nilai high untuk satu perjalanan dalam break untuk overbought ataupun oversold. Okey. Ni yang warna biru ni Okey, contoh dia turun dari line kosong sampai level 1, kita boleh close. Contoh dia naik dari level kosong sampai level sell 1, kita boleh close. Untuk nilai 200 pip. Yang ni untuk nilai 320 pip. Nilai 420 pip. Dan ini adalah untuk nilai 840 pip. Kita boleh ambil mana-mana tempat yang kita nak entry, kita boleh ambil dia punya pada nilai dia. Dan ini pada nilai 220 pip. Okay. Contoh yang seterusnya, kita tengok nilai 220 pip yang tadi. Okay. Yang kelimanya, kesimpulan dari maksud di atas adalah setiap pergerakan candle atau price bermula dan berhenti sepanjang nilai arrow layak untuk buy dan sell. Entry di awal arrow, close di hujung arrow dengan nilai peak masing-masing. Okey. Yang kelima ni maksudnya di sinilah. Sekiranya price dalam perjalanan sell, kita boleh sell di kawasan buy 1 ni. Kita sell sampai ke level 3, kita close untuk nilai 200 pip. Dan price akan break dan dia akan naik semula sampai level 1. Kita akan close buy semula dengan nilai 200 pip. Kemudian dia akan turun semula melebihi paras 200 pip, iaitu sekitar 320 pip. Dan kita close semula, iaitu di sepanjang perjalanan sell ini kita boleh ambil sell di sini, buy naik atas dan sell ke bawah semula. Dan seterusnya sampailah kita puas hati dengan jumlah pip yang kita nak dalam tempoh satu hari ataupun dalam tempoh beberapa minit yang kita nak. Okey. Yang penting follow sahaja level masing-masing ataupun DTF masing-masing. Okey. Yang keenamnya, contoh pada arrow putih, price turun dari level sell 1 dan break sekitar 520 pip, iaitu oversold. Buy semula pada arrow orange sekitar 300 pip dan sell semula sekitar 420 pip seperti arrow kelabu. Apa yang penting adalah jangan sekali-kali entry di kawasan 8, jarak antara 50 hingga 120 pip seperti anak panah warna merah kerana itu adalah kawasan risiko yang besar. Okay. Kawasan gelap ni kawasan gelap ni yang tak ada level, iaitu kawasan kosong anak panah merah pendek ni. Dan juga di kawasan anak panah merah pendek ni, iaitu kawasan kosong sinilah. Kawasan kosong, sini kawasan kosong ni.
ini adalah kawasan sideway. Bahaya untuk kita entry bukan pada levelnya. Kalau nak entry pada levelnya, level yang kita dah set pada chart. Okey, ni oversold lah. Dari line putih ni berlaku dia turun dari level sell 1. Okey, macam yang anak panah ni tadi level sell 1. Okey, sini level sell 1. Okey, dia turun sampai melebihi paras 420. Okey, macam ni. Dari level sell 1 price turun sampai melebihi paras 420, so kita dah boleh layer buy di sini. Ini adalah standard ataupun kebiasaan sekitar ni sekitar 600 atau 500. Tapi kalau 800 tu jarang berlaku macam yang price yang sebenar tadi yang saya tunjuk tadi. Okey, yang ni kita tengok dari level buy 2. Okey, level buy 2 sampai atas tu berapa dia naik? Ni 900, paling tinggi 1000. 840 sekitar sini, okey. Sekitar sini. 840 sini adalah dah 1000, okey. Jarang sampai. Cuma sekitar 2-3 hari ni dia ada sampai. Tapi standard dia ada sekitar 840 sampai 900 itu adalah jarang berlaku. Tapi kita dah boleh start untuk entry. Yang mana dia punya CCI di sini adalah sampai 347. CCI dia, volume dia sampai 347. Tapi standard yang kita ambil 320. 320 tu adalah paling kerap dia berlaku. Kalau lebih pada 320 jarang berlaku. Tapi dia ada, tapi jarang. Okey, macam ni tadi kita tengok dah oversold, kita boleh layer buy di sini dan kita boleh ambil semula sebanyak 320 pip di sini dengan nilai 320 pip dari bawah sini sampai atas, iaitu level buy level buy 1. Ini yang dikatakan tadi level buy 1 ni level buy 1 tapi price turun dalam keadaan trend sell. Okey, bila berlaku cross price cross line kosong dan turun ke bawah, dan diikuti juga dengan line kosong ini mengecil dan silang ke bawah, berarti bermula trend sell. So kita buy di sini, kita tak boleh ambil banyak, paling tak kita boleh ambil 300 ataupun 250 pip kita close, dan kita kena pastikan betul-betul price tu nak ke mana. Sama ada dia boleh naik sampai level kosong, lagi cantik kita close di atas dapat 420 pip. Tapi sekiranya dia tak sampai, kita terus close dan kita masuk sell semula. Sebab apa? Sebab dia dah bermula trend sell. So kita boleh sell lebih banyak daripada buy. Ini dah sell semula dekat level buy 1 dalam trend sell. So kita boleh hold. Kalau kita sell di sini, masuk di sini, kebetulan line kuning juga sedang cross dan juga mengembang, so kita boleh hold yang sell ini sekitar 130 pip ataupun 120 candle ataupun 130 candle untuk satu perjalanan trend M1. Iaitu trend M1 ni dalam sekitar 4 atau 5 perjalanan. Kalau macam ni satu perjalanan dari atas sampai bawah, satu perjalanan, dan dia break untuk dia naik semula dan dia break, dia turun semula. Itu adalah satu perjalanan, dan ini kita panggil dia break untuk trend sell. Kemudian dia akan sell semula. Kalau kita tengok dekat, okey, untuk nota tambahan ni yang nombor 5, nombor 6 ni dah settle lah. Berisiko yang besar ni, okey. Dalam keadaan merah ni, kalau kita entry buy ataupun sell ketika price dalam kawasan ni agak berisiko lah. Macam sekarang sini kita nampak macam dia buy, kita pun masuk buy di sini. Tiba-tiba dia naik sekejap saja, lepas tu dia dah turun balik. Jadi agak berisiko lah, sebab dalam keadaan ni dia lebih kepada sideway. Price ni dikira sideway dalam kawasan risiko. Kalau kita nak entry,
Entry di bawah sini, okey, dia naik sampai sini 220 pip, cantik, boleh close. Tapi kalau di tengah level kosong macam ni, tak boleh entry ya. Atas ni kalau kita nak entry agak berisiko. Entry buy di sini, tak, dia turun ke bawah. Kemungkinan juga dia boleh turun sampai bawah sini. Jadi agak berisiko. Kalau nak entry, entry lah pada level yang sedia ada. Okey, kalau kita contoh, kita tengok dekat price sebenar ni. Okey, ni dikira satu perjalanan macam ni ya. Okey, satu perjalanan, sebab ramai yang masih bertanya di mana kita nak kira satu perjalanan. Okey, contoh macam sekarang ni, kita nampak dekat sini, kita besarkan sikit. Mana dia tadi? Sini. Okey. Okey, ni 3 candle yang agak sejajar. Okey, ini dinamakan dia break dari satu perjalanan sebelumnya. Okey, tak apa. Yang penting kita ambil sini ya. Nampak dia break dan satu candle ni lebih besar daripada dua ini dan ini juga lebih besar di sebelah atas. Ini dikira perjalanan yang pertama. Kita ambil dari sini adalah satu perjalanan yang pertama. Okey, kita tengok 18 hingga 24 di mana. Okey, 18 18 di sini. Candle panjang berakhir satu perjalanan dan dia break di sini ya. Dua candle ni dia break 20 candle dan candle yang ke-22 dia dah mula satu perjalanan yang baru. Ke bawah sini 18 candle pula, kita tengok 18 candle dia sampai mana. Untuk perjalanan yang kedua dia mula dari sini setelah dia break. Okey. 18, okey, 19, 20. Okey, sini dia dah berakhir untuk satu perjalanan dia. Dan dia naik pula candle yang baru untuk perjalanan yang baru. Kebetulan di sini juga adalah berlakunya silang. Line kuning di sebelah atas ini menunjukkan perjalanan buy baru bermula. Okey. Seterusnya kita tengok berapa pula dia naik untuk perjalanan buy ini. Dari sini dia naik lagi untuk perjalanan yang ketiga 18 hingga 24. Okey, 18, 19 di sini dia panjang dan dia break. Berakhirnya satu perjalanan. Ini sebab dia dah slow, kecil-kecil dan dia panjang ke atas satu. Ini adalah sebagai penamat untuk perjalanan ini. Perjalanan yang mula dari sini. Jadi sampai sini akhir 19 candle. Dan ini adalah perjalanan yang baru untuk sell pula. 18 hingga 24 kita boleh tengok sampai mana. Okey, sampai level kosong. Jadi kita entry di sini tadi, kita entry sell setelah 18 candle, kita sell, dia akan turun sampai level kosong, kita close untuk satu perjalanan. Okey. Dan di sini berlaku break. Okey, break ni kita tak payah ambil. Kita close saja. Kita entry di sini, kita close di sini dengan nilai 420 pip ataupun lebih. Sebab dia agak mendatar. Okey, dari atas sini, jadi kalau kita ambil di sini sampai sini kita dapat 321 sebab line masih melengkung tapi kalau ikut dia punya total dia sini menegak 420 pip lah kalau kita ambil secara menegak. Tapi keadaan price sekarang dalam melengkung, jadi kita dapat dalam sekitar 300 lebih. Tak apa, kita close. Dan dia break ini kita tunggu. Dan seterusnya yang dua ini adalah break yang paling besar untuk perjalanan yang seterusnya. Okey, kita mula pula di sini candle yang pertama. Kita tengok berapa candle yang seterusnya dari sini tadi ya. Okey. 18 hingga 24 candle seterusnya. Ini 10 candle dan dia naik semula ke sini 17. Okey, dia naik di sini semula untuk valid sell yang seterusnya. Okey. Sini 18 dia break balik di sini dan dia meneruskan perjalanan sell. Sekiranya kita entry di sini tadi, kita boleh ambil untuk level 320 pip yang level high tadi ya. Kita tak perlu ambil lagi untuk 18. Kita boleh juga close untuk level high ataupun standard 220. Sebab apa? Bila candle mula break sejajar, kita close. Kita tak perlu ambil risiko break yang ataupun candle yang naik semula ni, kita tak perlu ambil risiko ini. Setiap kali berlaku break, iaitu candle sejajar, kita terus close. Di sini pun dia
bila berlaku close di sini dan dia naik semula, kita boleh close, tak perlu tunggu. Okey, kita tak perlu ambil risiko, kita just ambil 18 candle ataupun sampai 24 candle sahaja. Ini untuk standard high ataupun standard standard 220. Okey, yang ni pun kita boleh ambil sekitar 320 ataupun kita boleh ambil sekitar 220, tak ada masalah. Sini dia sampai 251, kita nak ambil sampai sekitar 220 pun okey, tak ada masalah. Bila dia berlaku macam ni, kita boleh close. Kemudian kita buy semula. Bila nampak ada signal yang ni, candle besar, dia naik melebihi paras yang sejajar ini, kita terus entry semula. Kita boleh ambil balik dalam lagi sekitar 194 pip ataupun kita boleh ambil 100 pip. Kita close dan kita tunggu ada lagi signal baru, kita masuk sell lagi, kita ambil, kita buy, kita sell, seterusnya sampailah berlaku macam ni. Dia nak bersilang semula. Okey, ini dalam keadaan sideways ya. Price yang baru-baru ini dia dalam keadaan sideways. Sebab apa? Sebab dia nak berlaku pertukaran trend untuk week 1 untuk week 1. Sebab apa? Sebab week 1 ni dia punya CCI dah pun 180 sebelum ni 191 191. okey. Untuk week 1 dia punya CCI telah pun maksimum 191. So untuk week 1 minggu hadapan, iaitu besok start hari Isnin, price akan turun semula lah. Berdasarkan CCI, price akan turun semula sekurang-kurangnya sampai di paras sekurang-kurangnya sampai di paras yang pertama di sini, kita 1814, dan kemungkinan juga price akan turun melebihi paras line kuning sehingga sekitar 1760. Dan setelah CCI sampai level kosong ataupun 144 ataupun 175 semula. Kalau ini price CCI pernah sampai 213, negatif 213, dan sebelumnya price sampai ke dia punya CCI dia di sini 200, negatif 230. Okey, di sini 230 dan di sini 200 berapa tadi? Dan di sini nilainya 213. Okey. Setiap kali CCI naik, okey, di sini CCI 232, okey. Paras paling tinggi 232, price pun turun, CCI juga turun. Di sini sudah paras 191, berarti price juga sudah maksimum untuk standard higher high dia, dan price akan turun semula. Berdasarkan CCI juga akan turun sampai level sekitar 144 ataupun sekitar kosong. Barulah price akan terus perjalanan buy untuk meneruskan perjalanan buy untuk tahunan dia. Untuk tahunan yang ini kita boleh nampak perjalanan buy dia masih dalam zone buy untuk tahunan iaitu di TFMN. Di sini dia berlaku break sepanjang tahun 2, 3, 4, 5, 6. Okey, sepanjang 6 tahun ini yang lalu price berlaku sideways di sini, iaitu price bersilang di antara line MA. Okey, dan pada bulan Julai 2019 price mula naik untuk tahun pertama dan tahun kedua dan sekarang tahun ketiga, iaitu pada tahun 2021 tahun ketiga price naik setelah dia break 6 tahun. Okey. Price ini dijangka akan terus perjalanannya selama 18 tahun juga. Okey, 18 tahun dari tahun pertama ini, tahun 2, tahun ketiga. Dan dia akan meneruskan perjalanan dia sampailah lengkap 18, dia akan break, barulah dia akan turun semula. Okey, macam ni kita boleh tengok berapa lama dia buy
Sini setahun, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, 11 tahun dia buy. Dia pun break. Okey, dia break dalam keadaan sideways 6 bulan, 6 tahun. Kemudian dia teruskan perjalanan dia dalam baru 3 tahun. Okey. Selagi mana dia tak turun melepasi paras ini, di price ini tidak akan sell. Okey, sebaiknya dia akan meneruskan perjalanan buy sepanjang 18 tahun lagi. Okey. Itu sahaja dulu. Ini pun dah panjang kot video dia ya. Panjang sangat, nanti bosan mendengar ya. Okey, untuk kefahaman tentang teknik keabadian momentum, tentang nota tambahan ni, kalau tak jelas lagi boleh tanya, boleh WhatsApp saya ataupun komen di bawah. Okey, sampai sini saja dulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya bersama teknik keabadian momentum. Okey.